Hai, kau buat apa? Oh, aku nak melabur lah. Sekarang melabur sama ni ada tengok carta lah. Tak payah tengok carta. Kalau tak tengok carta, nak tengok apa? Nak tengok apa? Tengok tu. Betul. Tak perlu nak baca carta untuk labur saham. Tak percaya? Assalamualaikum semua. Saya Helmi Kasim. Dan saya Daniel Lim dan kami jurulatih kewangan profesional yang bertauliah dan anda sedang menonton Bijak Labur. Dalam kita berdepan pandemik COVID-19, dalam dunia yang serba mencabar hari ini, ratusan ribu kehilangan pekerjaan. Penurunan taraf kehidupan golongan M40 kepada B40 pula semakin meningkat. Jangan ke mana-mana kerana Bijak Labur akan membicarakan pendidikan mengenai pelaburan dan saya rasa, Daniel, masih ramai di luar sana yang ingin tahu tentang pelaburan saham. Tapi anda mungkin tak pernah tahu bagaimana nak bermula. Dalam masa-masa terdesak macam ni, ramai mudah terpengaruh dengan pelbagai jenis iklan skim pelaburan yang ditawarkan dengan pulangan keuntungan berlipat kali ganda. Sehingga kan kadang-kadang nilai pulangan keuntungan yang dijanjikan terlalu tinggi. Dan yang lagi tak masuk akal tu, untuk tempoh pelaburan yang makin singkat. Jadi kami nak pesan kepada penonton Bijak Labur untuk semak terlebih dahulu latar belakang syarikat pelaburan, selidik rekod keuntungan syarikat dan baca juga buku laporan tahunan syarikat. Jadi sebelum anda membuat sebarang keputusan, terdapat banyak jenis pelaburan di Malaysia. Anda mungkin hanya mendengar tentang segelintir yang paling popular. Itulah sebabnya saya menyenaraikan beberapa jenis pelaburan di Malaysia. Sebahagian daripadanya adalah pelaburan yang mungkin pernah anda dengar sekali ataupun 2 kali. Atau mungkin anda tak pernah dengar langsung. Dalam setiap jenis pelaburan, ia merangkumi beberapa ciri atau apa yang menjadikannya unik. Kita akan melihat risiko, kos serta pulangan pelaburan. Daniel, apa jenis pelaburan yang popular di kalangan rakyat Malaysia ni? Terlalu banyak, Helmi. Kita ada apa? Kita ada deposit tetap, ASB, tabung haji, hartanah, saham dan banyak lagi lah, Helmi. Banyak betul lah. Memang betul, ada pelbagai jenis pelaburan di Malaysia, tapi yang paling penting adalah melabur kepada diri anda sendiri. Dalam mendalami ilmu mengenai pelabur ni, supaya tak mudah terpedaya dengan pelbagai scammers skim pelaburan. Kita akan sembang panjang lebar lagi tentang scammers yang semakin bermaharajalela selepas ini. Jumpa nanti. Tengah scroll FB tu, saya ternampak satu iklan. Nama company ni adalah skim pelaburan lah kan. So dia punya menarik minat saya tu adalah dia tulis kat situ, kami skim pelaburan ini mampu memberikan pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. So dekat situ saya macam tertarik untuk mengetahui dengan lebih lanjut lah. So saya tekan dia punya page, saya tengok dia punya profile, saya tengok komen-komen dan juga testimoni daripada page tu, page Facebook tu. So membuatkan saya terdetik untuk menghubungi admin Facebook tersebut dan lebih kurang seminggu kami berhubung dan akhirnya membuatkan saya meyakinkan diri saya untuk invest lebih kurang dalam 10,000 amount dia untuk ke dalam skim pelaburan tersebut. Jadi apabila saya dah confirm masuk skim pelaburan tersebut, saya di-invite dalam satu grup WhatsApp. Di situ terdapat jugalah istilah dia mangsa-mangsa seperti saya ni dalam grup WhatsApp tersebut. So pada awalnya kami tak nampak sebarang keraguan ataupun ialah suspicious yang terhadap company skim pelaburan ni. Jadi setelah demikian, lama-lama tu kami nampak ada isu-isu yang disoalkan dalam grup tu, terutama adalah untuk mencairkan duit pelaburan kami. So dekat situ apabila ada pertelingkahan, kami di grup WhatsApp itu dipadamkan oleh admin. Jadi kami membuatkan kami tertanya, mangsa-mangsa ni berhubung, kami berkomunikasi dan akhirnya ternyata skim pelaburan ini adalah scam. So kami pun merujuk kepada membuat laporan polis, merujuk kepada polis dan kami ternyatalah skim pelaburan ini adalah scammer dan kami
serahkan semuanya pada pihak berkuasa untuk menjalankan tindakan yang seterusnya. Saya terlalu percaya dengan kawan saya apabila dia tunjuk slip profit dan pengeluaran yang telah dibuat atas pelaburan yang di mana menggunakan sedikit modal tapi untung yang banyak, dan saya tanpa selibik terus melaburkan semua duit simpanan saya kepada pelaburan tersebut, dan saya sedar saya telah ditipu apabila saya tidak mendapat pulangan daripada apa yang saya laburkan. Jadi leburlah segala simpanan saya atas dasar percaya kepada kawan saya. Hai, kita kembali semula dengan Bijak Labur, rancangan pendidikan tentang pelaburan saham. Helmi, scammer sekarang semakin lama semakin pandai. Betul tu. Hampir setiap kali, kalau kita dengar berita tentang yang ditipu scammer, akan ada saja modus operandi yang pelik-pelik kita dengar. Rakyat Malaysia antara yang paling terdedah kepada penipuan. Baru-baru ini, ada yang sengaja menggunakan gambar beberapa VIP dan selebriti untuk menarik ramai ke dalam skim pelaburan yang tidak berlesen. Berdasarkan laporan Jabatan Jenayah Komersial PDRM, dari Januari hingga September 2020 sahaja, merekodkan 4,764 kes penipuan makau yang melibatkan kerugian lebih daripada 232 juta dan lebih 2,000 tangkapan telah dilakukan. Ini menunjukkan ramai orang menjadi mangsa penipuan. Setiap orang berpotensi menjadi mangsa penipuan kerana mengikut purata, hampir 10 kes dilaporkan kepada pihak polis setiap hari. Sekarang ni, terdapat pelbagai taktik yang digunakan oleh penipu untuk memikat mangsa mereka. Internet telah memberi peluang kepada penipu untuk beroperasi pada skala global. Sebab itulah pentingnya ilmu pengetahuan dalam dunia pelaburan. Betul tu, Helmi. Berhati-hati, jangan terlalu percaya cakap orang. Lebih baik ambil tahu daripada buat-buat tahu. Jom kita ke sesi tanya pakar berkenaan isu ini. Kalau kita tengok trend ni memang berubah daripada satu masa ke satu masa. Pelaburan-pelaburan yang bercirikan pelaburan scam ni ataupun penipuan ni ada dua bentuk lah. Satu yang kita klasifikasikan sebagai pelaburan yang bersifat bersemuka. Yang kedua, pelaburan yang sangat-sangat banyak dewasa ini adalah yang melibatkan pelaburan scam online. Kalau dari segi statistiknya, pelaburan bersifat bersemuka ni agak famous 5-6 tahun sebelum ini. Tapi sekarang ni apabila kita banyak dan kita cuba benteras dan dia dapati mereka mudah kita tangkap dan kita kena pasti dan kita hukum, di mana ini antara beberapa ciri yang kita dapati. Almost 98% adalah perlombaan bersifat online. Pertama sekali kita tengok dia cuba nak tarik perhatian orang awam ni dengan kadar keuntungan yang agak sukar diterima oleh akal lah sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan pelaburan yang betul, mungkin jarak masanya mungkin jangka masa panjang, setahun baru you dapat return 5 ke 15% setahun mungkin. Tapi bagi pelaburan yang bersifat scam ini, dia menjanjikan ada keuntungan sampai 2 jam, 1 hari, seminggu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Return of investment itu kadang-kadang sampai 100%, 150%. Tapi biasanya lah 30% dalam masa seminggu. Jenis pelaburan yang betul, dia takkan dapat jumlah sebanyak itu keuntungan. Tujuannya nak buat duit, tapi dia tak tahu sebenarnya tak ada pelaburan yang bersifat begitu dan tak ada bank yang pernah bayar pun dalam kadar begitu. Setiap pelaburan tersebut mesti dikenaki membuka akaun akaun CDS daripada Bursa Saham Malaysia. Ini yang penting. Kalau tak ada akaun ni memang kita tak boleh main saham lah. Kita nak jual balik saham tersebut pun kita mesti gunakan akaun CDS tersebut. Kita tidak boleh menggunakan akaun yang lain. Jual beli tersebut tidak melalui mana-mana ejen, orang tengah, tak ada. Direct dengan pasaran saham. Last sekali, tentunya lah pelaburan yang betul ni dia tidak janjikan any fix keuntungan ataupun keuntungan tersebut tidaklah bersifat terlalu tinggi sangat as compare dengan kitanya pelaburan scam tadi yang menjanjikan keuntungan sampai even 300%. Kebanyakan tujuan masyarakat kalau buat laporan polis ni sebenarnya dalam fikiran dia nak dapatkan duit dia balik. Ini saya perlu tegaskan dan kita cuba sedaya upaya kita lah, tapi kita bukanlah boleh menjanjikan dia akan dapat balik pulangan duit dia tersebut. Kenapa saya kata gini? Biasanya bila ditipu oleh mana-mana syndicate pelaburan ni,
Pengadu tersebut jarang dia buat laporan secepat mungkin. Taktik penipu tersebut akan delay dia pun dengan dijanjikan akan dapat. Bila benda ni meletup, kadang-kadang biasanya dah setahun, 2 tahun, 3 tahun baru berbangkit. Dia orang tak tahu dengan taktik delay dan dia tidak buat report dengan harapan untuk dapatkan kembali, hanya menyebabkan siasatan tersebut jadi lebih sukar dijalankan dan chances untuk dia dapatkan balik duit tersebut agak very slim. Kalau dia buat laporan tersebut seawal yang mungkin polis boleh kesan cepat, boleh rate cepat dan kita boleh ambil tindakan AMLA kita boleh freeze duit tersebut. Mungkin kemungkinan dia boleh buat third party claim, mungkin pelabur-pelabur yang tertipu tersebut mungkin boleh dapat dia punya hasil balik. Apabila seorang tu tahu dia ditipu, dia perlulah membuat laporan secepat mungkin dan polis akan menjalankan siasatan. Dia perlu bagi kerjasama lah kepada polis. Contohnya tadi dia masuk dalam grup WhatsApp tersebut kan. Jadi bila Zoom meeting, tarikh dia bila, dalam grup WhatsApp tu apa nombor-nombor telefon yang ada, siapa dalam tu yang kita tahu ketua dia. Jadi kita dapat kesan cepat. Kadang lama-lama grup WhatsApp tu pun tak ada dan you expect kita nak siasat siapa. Sedangkan benda ni benda yang melibatkan penipuan online. Betul tak? Bukan mudah kami untuk nak kesan benda tu, kita gunakan kita punya technical side juga. Jadi kalau benda tu tak wujud, telefon tu pun tak digunakan lagi, bagaimana polis nak menyelesaikan kes tersebut? Jadi harapan saya lah masyarakat lebih prihatin dan kalau boleh buat laporan seawal mungkin agar polis dapat bertindak dengan lebih cepat untuk selesaikan masalah tu. Jadilah pelabur yang bijak. Tuan-tuan dan puan-puan perlu semak dan semak semula sebelum melabur. Harap anda dapat sesuatu daripada perkongsian sesi tanya pakar itu tadi. Untuk anda semua, kami nak berikan sesuatu. Cepat ambil telefon anda dan scan QR code di skrin TV anda sekarang untuk dapatkan hadiah percuma. Layari laman sesawang kami www.bijaklabur.com. Jangan lupa ikuti kami di YouTube, TikTok dan Facebook V Syariah untuk info selanjutnya tentang pelaburan saham. Ini adalah platform FinEduTech yang menggabungkan aspek pendidikan dan teknologi aplikasi analisa saham yang unik. Mudahnya melabur saham tanpa guna carta teknikal. Bijak, mudah dan pantas. Ini Bijak Labur. Saya Helmi Kasim dan saya Daniel Lim. Jumpa lagi. Bye-bye.